Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Rafidur Raida bin Abdul Rahman. Baiklah, kami daripada Kumpulan 6 pada hari ini akan membentangkan tugas kedua kami PBB 3033 pengantar pengurusan. Sebelum kami mula, saya akan memperkenalkan barisan ahli-ahli kumpulan kami. Baiklah, yang pertama adalah Muhammad Ikmal bin Maslan, yang kedua Muhammad Nur Syamil bin Osman, yang ketiga adalah saya sendiri Muhammad Faruq bin Muhammad Asri, yang keempat adalah Fazlin Anak Jarrah, dan yang kelima adalah Nurul Syamil Misifah binti Adnan. Baiklah, untuk pengenalan, perniagaan bermaksud aktiviti pengeluaran dan penjualan barangan serta perkhidmatan yang berlaku antara penjual dan pembeli. Kami telah menemu ramah seorang usaha wanita yang bernama Tuan Nur Laila binti Ismail ataupun dipanggil Puan Laila. Beliau merupakan seorang usahawan yang menceburi bidang kecantikan. Beliau telah memulakan perniagaannya semenjak tahun 2018 sehingga kini. Selain itu, beliau juga telah menerima pelbagai maklum malas positif daripada pelanggannya atas khidmat solekan yang ditawarkan beliau. Seterusnya pula adalah latar belakang perniagaan beliau. Laila Touch merupakan nama perniagaan Puan Laila dan perniagaan beliau juga adalah perniagaan mereka tunggal. Selain itu, beliau juga memulakan perniagaannya bermodalkan simpanan sendiri. Antara sebab beliau memulakan perniagaannya adalah kerana minat dan juga hobi. Antara aktiviti utama perniagaan Puan Laila adalah khidmat solekan dan juga penjualan produk kecantikan. Baiklah, bagi khidmat solekan, beliau menggunakan jenama produk seperti Sobella Beauty, MB Beauty dan juga Kubremi semasa proses solekan. Di samping itu, beliau juga akan menggunakan jenama produk yang terkenal seperti L'Oreal, Chanel, NYX dan juga NARS pada masa akan datang. Ini juga adalah untuk menaik taraf lagi khidmat solekan dan kecantikan yang akan ditawarkan beliau. Beliau juga berkata, produk yang berkualiti tinggi juga teknik solekan yang bagus akan menaikkan lagi seri muka pelanggannya. Seterusnya pula adalah penjualan produk kecantikan. Puan Laila menjalankan aktiviti penjualan produk kecantikannya secara atas talian melalui platform seperti WhatsApp, Facebook dan juga Instagram. Selain itu, Puan Laila juga menjalankan aktiviti penjualan produk kecantikannya secara direct sales kepada jiran-jiran, rakan sekolah dan juga rakan sekerja. Selain itu, sasaran pelanggannya adalah daripada golongan wanita, namun ada juga sebilangannya daripada golongan lelaki. Antara jenis produk kecantikan yang dijual oleh beliau adalah krim pencerah muka, compact powder, lip matte, lip tint, kencu dan juga eyeshadow. Baiklah, seterusnya adalah caj perkhidmatan yang dikenakan oleh beliau. Bagi majlis pertunangan, beliau mengenakan caj sebanyak RM170. Bagi majlis pernikahan pula, sebanyak RM180 hingga RM250. Majlis persandingan RM200 hingga RM250. Manakala majlis-majlis lain adalah sebanyak RM130 hingga RM180. Beliau juga berkata, harga perkhidmatan yang dikenakan berbeza-beza bergantung kepada tempat dan juga jarak. Sebagai pemilik bagi perniagaan Laila Touch, Puan Laila telah menetapkan visi bagi perniagaannya, iaitu beliau ingin menjadi seorang makeup artist atau MIUA yang terkenal dan profesional di seluruh negeri di Malaysia. Puan Laila juga telah menetapkan misi bagi perniagaannya, iaitu dengan meningkatkan lagi kemahiran bagi perkhidmatan solekan dengan tujuan menarik perhatian lebih ramai masyarakat Malaysia terhadap teknik solekannya. Objektif perniagaan yang ditetapkan oleh pemilik Laila Touch ialah beliau berminat untuk mendalami makeup artist MIUA dalam bidang kecantikan serta membantu masyarakat yang memerlukan servis solekan untuk menghadirkan diri ke pelbagai jenis majlis dengan harga yang berpatutan. Melalui faktor sosio-budaya ini, Puan Laila telah menetapkan pelbagai tingkat harga bagi membezakan jarak dan perbezaan jenis solekan yang sesuai untuk majlis-majlis tertentu. Puan Laila yang mana merupakan pemilik bagi perniagaan Laila Touch telah memberikan senarai harga bagi jenis solekan yang sesuai untuk majlis-majlis tertentu berdasarkan jarak dan tempat tinggal yang berdekatan dengan premis perniagaan Puan Laila. Sebagai contohnya, harga bagi perkhidmatan solekan untuk majlis tunang ialah RM170 Malaysia, majlis nikah ialah RM180 Malaysia hingga ke RM250 Malaysia, majlis bersanding RM200 Malaysia hingga RM250 Malaysia serta lain-lain majlis iaitu RM130 hingga RM180 Malaysia. Perkhidmatan Laila Touch ini merupakan perniagaan yang lebih memfokuskan terhadap perkhidmatan solekan. Oleh itu, perniagaan ini tidak terlalu mengharapkan tingkat teknologi moden yang canggih. Untuk menjayakan perkhidmatan perniagaan ini, malah perniagaan ini lebih banyak menggunakan teknik-teknik solekan yang pelbagai, di mana perkhidmatan solekan tersebut wujud daripada teknik kesenian yang dipelajari oleh Puan Laila. Pendekatan beliau yang sentiasa mempelajari tentang teknik-teknik solekan inilah yang menyebabkan mutu perkhidmatan solekannya dapat ditingkatkan tanpa penggunaan teknologi. Semasa pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia termasuk negara Malaysia, perniagaan Laila Touch turut terkesan dan terjejas
Puan Lela yang mana sangat terkesan terhadap perkara sedemikian telah melakukan pelbagai inisiatif bagi mendapatkan pendapatan sampingan untuk menyarak kehidupannya. Sebagai contohnya, beliau cuba untuk menjual barangan kecantikan seperti produk solekan dan produk penjagaan kulit yang terdiri daripada pelbagai jenama iaitu Sobela, NP Beauty dan Cabrini melalui platform secara atas talian. Semasa berlakunya pandemik COVID-19, Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan pendekatan terhadap masyarakat di Malaysia melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perkara tersebut sedikit sebanyak telah menyebabkan perniagaan ini terkesan apabila diperintahkan untuk menghentikan segala aktiviti perniagaan bagi mengurangkan penyebaran wabak COVID-19 ini. Oleh itu, perkara ini akan menyebabkan segala majlis akan ditunda, seterusnya menyebabkan tiada pelanggan yang memerlukan perkhidmatan solekan ini. Perkhidmatan solekan yang dihasilkan oleh perniagaan Laila Touch merupakan perniagaan yang menetapkan pendekatan lebih kepada pelanggan. Hal ini dikatakan demikian kerana pelanggannya boleh memilih sama ada mereka menginginkan teknik solekan yang dihasilkan oleh barangan solekan yang mahal ataupun teknik solekan dengan menggunakan barangan yang kurang mahal. Perkara sedemikian adalah bergantung kepada bajet pelanggan itu sendiri. Perkara ini adalah sangat baik bagi pelanggan kerana mereka boleh membuat pilihan terhadap perkhidmatan solekan daripada perniagaan Laila Touch ini. Berdasarkan keterangan daripada Puan Lela, iaitu pemilik sepenuhnya kepada perniagaan Laila Touch, barangan yang digunakan dalam perkhidmatan solekan seperti barangan solekan yang dibelinya sendiri di beberapa buah kedai seperti Sephora, Sasa dan Drugstore. Selain itu, beliau juga menjual produk solekan dan produk penjagaan kulit yang terdiri daripada pelbagai jenama iaitu Sobela, NP, Beauty dan Cabrini iaitu melalui platform secara atas talian. Produk yang beliau jual ini diperoleh melalui ejen bagi setiap produk tersebut. Puan Lela juga ada menyatakan bahawa persaingan yang wujud dalam sektor perkhidmatan solekan ini sangatlah ketat. Jadi, beliau cuba buat yang terbaik dalam perkhidmatan solekan tersebut kepada pelanggan dan pasti pelanggan akan kekal dengan perkhidmatannya. Beliau juga sentiasa memperbaiki cara solekan yang diberikan kepada pelanggan dan selalu mempelajari benda baharu seperti teknik solekan yang lebih baik sebagai usaha untuk menambah baik kualiti perkhidmatan dalam perniagaannya. Antara inisiatif yang diambil oleh Puan Lela bagi memastikan kualiti perniagaannya adalah lebih baik daripada pesaing ialah beliau ingin belajar berkaitan teknik untuk menggayakan rambut pelanggan dengan lebih baik serta sesuai untuk pelbagai acara yang akan dihadiri oleh pelanggannya. Beliau juga cuba untuk belajar dengan lebih mendalam berkaitan dengan cara untuk mengenal pasti kulit pelanggan agar solekan yang dihasilkan akan tahan lama dan menjadi lebih cantik. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini pada bahagian perancangan. Apakah itu perancangan, fungsi pengurusan utama untuk memutuskan objektif atau matlamat organisasi dan menyelesaikan tugas dengan mewujudkan strategi keseluruhan untuk mencapai matlamat. Perancangan diperlukan dalam perniagaan bertujuan untuk menetapkan piawaian agar dapat memudahkan kawalan, menyediakan hal tuju, mengurangkan kesan perubahan dan meminimumkan pembaziran dan lebihan. Yang seterusnya adalah analisis SWOT. Analisis ini bertujuan untuk menjadikan satu alat perancangan untuk perniagaan. Penggunaan template SWOT memaparkan 4 pembahagian utama perniagaan, keputusan atau strategi sesebuah perniagaan untuk membantu perniagaan tersebut memutuskan langkah seterusnya. Bagi Laila Touch, mereka mempunyai kekuatan tersendiri. Yang pertama, mereka mempunyai pelanggan setia yang sentiasa memberi sokongan terhadap perniagaan mereka. Yang kedua, tahap kualiti perkhidmatan mereka yang tinggi. Dan yang terakhir adalah mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan pelanggan. Seterusnya adalah kelemahan. Yang pertama, mereka kerja berasaskan acara dan permintaan. Yang kedua, mereka tidak dapat menjalankan perniagaan sekiranya berlaku wabak seperti COVID-19. Yang ketiga, mereka terpaksa menolak kerja atas faktor masa. Dan yang keempat adalah kebergantungan mereka pada sistem manual. Seterusnya kita pergi kepada peluang. Yang pertama, mereka membangunkan budaya hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, mereka meningkatkan kesetiaan atau pengekalan pelanggan. Yang ketiga, mereka meningkatkan keseluruhan pengalaman pelanggan terhadap servis mereka. Dan yang terakhir adalah mereka mampu untuk menarik pelanggan baharu melalui penawaran istimewa. Yang terakhir adalah ancaman. Ancamannya adalah harga produk terpakai meningkat. Pengguna juga menjadi lebih sensitif dengan harga. Seterusnya, harga dibandingkan dengan pesaing lain dan pesaing lain membuat pakej yang lebih baik. Setiap perniagaan pasti mempunyai strategi yang tersendiri. Bagi Laila Touch, mereka menggunakan strategi kestabilan bertujuan untuk mengekalkan operasi, saiz dan kedudukan pasaran. Strategi ini adalah ciri firma atau firma kecil untuk mengelak risiko semasa beroperasi di dalam pasaran yang sangat tidak menentu. Mereka bersaing melalui 2 cara. Yang pertama adalah ancaman, yang kedua adalah kelemahan. Apabila mereka mengetahui ancaman dan kelemahan pesaing mereka, jadi lebih mudah untuk mereka bersaing. Contohnya, pesaing lain mempunyai staf dan pembantu, tetapi Puan Laila tidak mempunyai staf ataupun pembantu. Jadi ini akan memberikannya 100% keuntungan terhadap diri sendiri.
Selain itu, Puan Laila juga boleh mendedahkan hasil dan keupayaan strategi perniagaannya. Seterusnya, dia juga boleh meningkatkan perbezaan perkhidmatan dan menekankan risiko prestasi dalam pilihan harga yang rendah. Akhir sekali, dia juga boleh membentuk satu perniagaan persendirian yang strategik dengan tindakan harga yang kompleks. Yang seterusnya kita pergi kepada organisasi. Yang seterusnya adalah rantaian perintah. Rantaian perintah ini merupakan satu barisan kuasa berterusan yang menjangkau dari peringkat atasan organisasi ke peringkat terendah organisasi, iaitu menjelaskan siapa yang melaporkan kepada siapa. Tetapi perniagaannya adalah perniagaan persendirian tanpa kaki tangan dan pekerja. Jadi dia melakukan segala-galanya sendiri dari tugasnya sebagai CEO hingga seorang pekerja. Jadi dia sentiasa menitik beratkan kualiti kerja dan memastikan dia dan perkhidmatan yang dia berikan sentiasa dikemaskini dan mengikut trend semasa. Selain itu, dia juga sentiasa mempelajari perkara baharu dalam bidang ini serta belajar menguruskan perniagaan dengan lebih baik dari aspek menjadi CEO dan aspek menjadi pekerja. Seterusnya adalah pengkhususan kerja. Seperti yang kita tahu, dia menjalankan perniagaan persendirian tanpa bantuan daripada kaki tangan dan pekerja. Jadi dia hanya menguruskan dari awal hingga akhir, daripada tempahan, urus niaga sehingga hari pelaksanaan perkhidmatan. Khususan yang berlebihan boleh mengakibatkan keburukan kepadanya seperti kebosanan, keletihan, tekanan, kualiti yang tidak baik dan ketidakhadiran. Tetapi dia masih boleh bertahan kerana pengalamannya yang telah menjangkau setengah dekad. Dengan kepakaran dan kebolehan serta sifat sentiasa ingin menambah kualiti produknya, dia mampu melakukannya. Dan yang terakhir adalah kelebihan daripada mengamalkan cara ini. Pengkhususan dalam produk atau perkhidmatan yang menjadikan penggunaan optimum sumber manusia. Selain itu, setiap produk boleh memberi tumpuan kepada produktiviti dan keuntungannya. Semua aktiviti yang berkaitan dengan setiap produk boleh disepadukan dan diselaraskan dengan mudah. Dan ini adalah carta organisasi bagi Laila Taj. Okey, kita beralih kepada kepimpinan. Untuk kepimpinan ni, saya akan terangkan cara Puan Laila memimpin untuk mencapai matlamat perniagaannya. Di dalam perniagaan Laila Taj ini, Puan Laila masih tidak mempunyai pekerja. Beliau merupakan seorang yang bekerja sendiri. Dalam arti kata lain, beliau merupakan seorang pemimpin sekaligus seorang pekerja kepada perniagaannya sendiri. Beliau hanya memimpin dirinya sendiri dengan cara yang paling efektif bagi mencapai matlamat Laila Taj. Jadi, beliau mendapat kelebihan tersendiri dalam perkara ini, iaitu kepimpinan beliau tidak melibatkan orang lain selain beliau. Ia mempunyai kurang bebanan kerana beliau hanya fokus kepada cara yang ingin dia gunakan. Namun, perniagaan beliau belum cukup menunjukkan perkara kepimpinan berikut. Melihat pada visi Puan Laila, dia mampu menerapkan sistem pemimpin dan kepimpinan dengan lebih mendalam lagi. Sekiranya beliau mula dikenali ramai dan sekiranya dia berhasrat untuk mengambil beberapa pekerja untuk membantu perniagaannya berkembang. Bagi Puan Laila, dia mempunyai beberapa sifat yang membolehkan beliau menjadi seorang pemimpin. Pertama sekali ialah Puan Laila mempunyai sikap kejujuran dan integriti yang tinggi. Dia seorang yang jujur dengan perniagaan beliau, di mana kita boleh lihat dari testimoni Puan Laila, semuanya berpuas hati. Selain itu, Puan Laila mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Dia yakin dengan perniagaan beliau akan berjaya walaupun mempunyai banyak saingan di luar sana. Ini kerana ia mempunyai pengalaman atau pengetahuan dalam bidang dandanan seperti saingannya. Bukan itu saja, Puan Laila mempunyai sifat yang ramah dan tidak malu berhadapan dengan orang lain. Seperti yang kita tahu, Puan Laila harus berhadapan dengan pelbagai pelanggan dalam perniagaan beliau. Jadi, Puan Laila sudah semestinya seorang yang peramah ketika beliau bekerja. Untuk jenis peranan pengurusan Whisper, Puan Laila lebih berperanan sebagai pembuat keputusan. Sebagai seorang usahawan, dia berusaha untuk menambah baik kelemahan perniagaan beliau dengan melangkah selangkah ke hadapan berbanding saingannya. Puan Laila bersadar untuk menambahkan lagi pengalaman dalam bidang perniagaan yang dijalankan oleh beliau sekarang. Okey, seterusnya kita pergi kepada tanggungjawab sosial korporat, iaitu tanggungjawab Laila Taj kepada komuniti. Bagi perniagaan Puan Laila, ada 3 kesan perniagaan beliau terhadap komuniti setempat. Antaranya adalah perniagaan itu mampu memberikan galakan dalam keusahawanan dan kemandirian. Puan Laila menunjukkan contoh bahawa seseorang yang berkebolehan dan ada keyakinan yang tinggi boleh mewujudkan perniagaan tersendiri. Puan Laila juga menunjukkan kepada komuniti bahawa hanya bekerja sendiri dapat memajukan perniagaannya. Impak seterusnya, Laila Taj boleh memberikan keyakinan yang tinggi kepada komuniti yang ingin menghias diri. Dengan bersolek, pelanggannya dapat membina keyakinan pada diri sendiri. Selain itu, komuniti meletakkan kepercayaan terhadap perniagaan Laila Taj ini. Laila Taj bersaing secara sihat dengan perniagaan yang sama seperti perniagaannya. Buktinya, dalam perniagaannya setakat ini, masih tiada rekod lagi tentang keburukan Laila Taj kepada persaingannya. Untuk aktiviti CSR, Laila Taj boleh menderma wang kepada orang yang memerlukan. Laila Taj boleh menderma wang mereka pada setiap bulan. Sebagai contoh, Laila Taj boleh mendermakan wang kepada rumah anak yatim atau rumah orang tua. Bukan itu saja, ketika pandemik COVID-19 ini, ramai masyarakat yang terkesan. Laila Taj boleh mengambil peluang tersebut dengan memberikan bantuan seperti barang keperluan seharian, seperti makanan dan minuman. Aktiviti ini merupakan program tanggungjawab sosial korporat yang paling sesuai untuk perniagaan kecil seperti Laila Taj. Selain itu, memandangkan Laila Taj adalah perniagaan solekan, Puan Laila boleh menyokong kempen Stop Animal Testing. Dia boleh menggunakan atau menjual alat solekan yang tiada unsur-unsur ujian hewan
Dengan menyokong ini, Laila Touch boleh menunjukkan tanggungjawab mereka terhadap alam sekitar. Seterusnya, saya akan menjelaskan proses pengawalan ataupun kontrol dalam perniagaan Laila Touch. Sebuah perniagaan memerlukan asas pengawalan. Asas pengawalan memainkan peranan yang penting dalam memastikan sebuah perniagaan dapat mencapai matlamatnya, mampu memperkasakan pekerja dan mampu untuk melindungi perniagaan dan aset perniagaannya dari sebarang kerugian. Terdapat 3 langkah untuk melengkapkan proses pengawalan. Langkah pertama merupakan mengukur prestasi sebenar. Pengukuran prestasi sebenar bagi sebuah perniagaan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, iaitu pemerhatian pribadi pengurus, laporan statistik, laporan lisan dan laporan bertulis. Sebagai pengurus Laila Touch, Puan Laila menggunakan pendekatan pemerhatian pribadi, laporan lisan dan laporan bertulis untuk mengukur prestasi sebenar perniagaannya. Sumber rujukan bertulis dan lisan kebanyakannya diperolehi daripada pelanggan. Setiap laporan diambil berat dan digunakan untuk meningkatkan kualiti dan menambah baikkan servis perniagaan. Langkah kedua dalam proses pengawalan merupakan perbandingan prestasi sebenar. Melalui langkah ini, terus akan membandingkan data sebenar keuntungan perniagaan dan jumlah pelanggan dengan matlamat perniagaan tersebut terhadap kedua-dua data. Melalui langkah ini, penyelesaian dan masalah dapat diketahui dengan lebih terperinci. Walau bagaimanapun, Laila Touch tidak mempraktikkan langkah ini. Langkah ketiga merupakan memperbetulkan prestasi. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi perniagaan. Ada 2 jenis keputusan yang dapat dilakukan di bawah langkah ini. Jenis tindakan yang pertama merupakan tindakan pembetulan segera. Langkah kedua merupakan tindakan pembetulan asas. Laila yang merupakan pengurus Laila Touch menggunakan pendekatan pembetulan asas. Mengetahui kenapa prestasi perniagaan menurun, beliau akan memperbaiki masalah tersebut. Sebagai bukti, beliau meningkatkan kualiti servisnya agar beliau sentiasa dapat mengekalkan prestasinya dan memenuhi kemampuan pelanggan. Seterusnya kita bergerak pula kepada kesimpulan. Pengurus memainkan peranan yang amat penting di dalam memastikan sebuah perniagaan terus beroperasi. Untuk memastikan perniagaan beroperasi dengan lancar, perniagaan harus mempraktikkan perancangan, organisasi kepimpinan, jawab sosial korporat dan pengawalan. Laila Touch yang dimiliki oleh Puan Laila mempraktikkan pengurusan di dalam perniagaannya. Hasilnya, Laila Touch dapat bertahan di dalam pasaran. Kemudian cadangan pihak kami kepada Puan Laila. Meskipun Puan Laila mempraktikkan pengurusan di dalam perniagaannya, terdapat beberapa perkara yang boleh dibaiki untuk menambah baik kualiti perniagaannya. Cadangan pertama kami adalah menambah tenaga kerja. Hal ini kerana Puan Laila mengalami masalah kekurangan pekerja dan kekurangan masa disebabkan oleh kekurangan pekerja tersebut. Oleh demikian, dengan menambah tenaga kerja, Laila dapat memberikan lebih banyak servis kepada pelanggan. Terusnya, Laila Touch perlu menjalankan langkah kedua pengawalan, iaitu perbandingan prestasi sebenar. Hal ini kerana melalui perbandingan prestasi sebenar, Puan Laila boleh mengetahui masalah dan cara menyelesaikannya dengan lebih terperinci. Saja daripada kumpulan kami, semoga semua maklumat dan info yang diberikan dapat difahami dan memberikan manfaat. Sekian, terima kasih.